Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok 5 benda yang kita tak sepatutnya buat kalau drive kereta manual. Baru-baru ni saya ada buat 5 benda yang kita jangan buat dalam kereta automatik dan ada banyak request untuk buat kereta manual pula. Jadi kereta manual ni sebenarnya walaupun agak susah nak bawa berbanding kereta auto, tapi dia lebih simple untuk dijaga. Walau macam mana pun adalah beberapa benda yang kalau kita buat boleh menyebabkan permukaan yang bersentuhan dalam gearbox kereta ni cepat haus. Dan pantang larang ni terpakai untuk kereta manual yang biasa yang ada dekat kereta kita tu. Kalau kereta tu ada automatic manual transmission contohnya, ataupun gear dia shift secara shift by wire, tips ni tak terpakai lah. Hanya untuk gear manual yang biasa sahaja. Baik, benda pertama yang kita tak sepatutnya buat bila memandu kereta manual adalah tinggalkan kereta dalam gear masa menunggu dekat traffic light. Sebabnya mudah je kalau kita bawa kereta manual dan kereta dalam gear, untuk bagi enjin tu berpusing waktu kereta tengah berhenti, kita mesti kena tekan clutch, betul tak? Kalau tak, enjin tu akan matilah dekat traffic light tu. Dan apa yang sepatutnya kita buat bila berhenti, tak kira lah dekat traffic light ke, dekat mana-mana ke, adalah masukkan gear dalam neutral dan tekan brake. Kalau kita tinggalkan kereta dalam gear, maknanya kaki kiri kita akan sentiasa tekan clutch tu. Ini bermakna kita sentiasa letakkan tekanan pada pressure plate kita untuk jangka masa yang panjang. Bila kita tekan clutch tu, sebenarnya kita akan tolak throwout bearing atau orang panggil clutch release bearing untuk tekan pressure plate kita. Dan pressure plate ni yang akan gerakkan clutch disc supaya disengage dengan flywheel. Sebab tu enjin kita tak mati. Jadi waktu clutch plate ni disengage dengan flywheel, bolehlah kita tukar gear. Dan mekanisme ni direka untuk guna sekejap-sekejap saja. Sebab tu kalau nak tukar gear, sekejap je kan kita tekan clutch tu. Maknanya kalau kita berhenti dan tekan clutch ni lama-lama, throwout bearing tu boleh rosak sebab dia tak direka untuk kita tekan dia lama-lama. Kalau rosak pula, release bearing ni harga dia tak mahal sangat. Cuma masalah dia nak tukar tu susah. Jadi upah nak pasang tu yang akan membuatkan repair cost ni jadi mahal. Jadi untuk mudahkan cerita, bila kereta berhenti je, terus masuk dalam neutral. Tak payah pening-pening nak tekan clutch. Benda kedua yang kita tak sepatutnya buat, tapi selalu orang buat adalah kita rehatkan tangan atas tombol gear kita tu. Kadang-kadang tak ada sebab apa pun, saja-saja je kita nak letak tangan atas gear tu. Kalau kita tengah cruising dan tak ada nak tukar gear, elok kita jangan sentuh pun tombol gear kita tu. Sebabnya pula adalah gear lever kita tu bersambung terus secara mekanikal dengan mekanisme dekat dalam gearbox kita tu untuk tukar gear. Bila kita gerakkan tombol gear kita, sebenarnya kita menggerakkan shift fork. Dan shift fork ni yang akan tolak dan lockkan gear yang kita pilih tu. Jadi kalau kita rehatkan tangan kita atas tombol gear, memang shift fork ni akan bergerak dan mungkin akan bersentuh dengan komponen gear kita. Dan bila ada komponen bersentuh, maka dia akan haus lah. In fact, kalau kita saja-saja nak try, cuba anda gerakkan sikit tombol gear tu masa kereta tengah bergerak, mesti anda akan rasa gegar sikit dekat tombol tu. Maknanya ada komponen yang dah bersentuh. Kita takkan tertukar gear tau sebab clutch tak tekan, tapi ada geseran yang tak perlu pun sebenarnya, tapi sebab kita dah rehatkan tangan kita atas tu, sia-sia je lah kalau komponen ni bergeser dan haus. Jadi tangan kiri tu letaklah dekat atas armrest. Dulu saya pakai Beza, armrest pun tak ada, letak je lah tangan atas peha kalau tangan tu penat. Nak lagi bagus, kedua-dua tangan tu letak dekat steering, asalkan bukan atas tombol gear. Okey, perkara ketiga yang kita tak sepatutnya buat adalah bila berhenti dekat kawasan berbukit dan kita cuba nak balancekan minyak dengan clutch. Ini kalau anda biasa buat, susah sikit nak ubah sebab dia salah satu benda yang membuatkan driver kereta manual ni rasa dia ni terror lah. Betul tak? Saya pun bangga je kalau boleh balance macam ni. Ada orang yang dah terbiasa sangat buat macam ni sampai takut nak bawa kereta auto sebab dekat kereta auto dia tak boleh nak balance. Walaupun macam best, tapi sebenarnya apa yang kita buat tu adalah mengenakan geseran antara clutch plate kita dengan flywheel. Dan kita balance geseran ni supaya kereta kita tak berundur ke belakang. Dan macam biasa, kalau ada geseran, tentunya ada komponen yang akan haus. Bagi saya, kalau buat sekejap-sekejap okey lah, tapi kalau dah seminit pun nak balance, haus lah dia. Kaki pun lenguh. Jadi nak senang cerita, bila
bila kereta dah berhenti, tarik handbrake, pergi dekat neutral. Ataupun kereta sekarang ni banyak yang dah ada hill hold assist. Jadi tak perlu risau lagi kereta tu berundur ke belakang. Kalau kita ni betul-betul pro, bila nak gerak tu kita cepat-cepat tekan minyak dan kontrol clutch dengan betul. Kereta akan berundur sikit je, lepas tu dia ke depan. Ataupun kalau risau, tarik handbrake, lepas tu tekan minyak, kontrol clutch sampai dah rasa kereta tu bergerak ke depan sikit, baru lepas handbrake. Dulu semua orang belajar macam ni kan masa nak dapat lesen. Jadi memang inilah teknik yang betul dan tak merosakkan komponen dalaman gearbox kita. Baik, benda yang keempat pula yang anda jangan buat kalau drive kereta manual adalah rehatkan kaki atas pedal clutch tu. Bunyi macam pelik tapi memang ada orang buat benda ni. Cadangan saya, kalau tak ada niat nak tukar gear, jauhkan kaki kiri kita dari pedal clutch tu. Jadinya tangan pun jauhkan dari tombol, kaki pun jauhkan dari pedal kalau nak tukar gear. Sebabnya mudah saja supaya kita tak nak clutch kita tu tertekan secara tak sengaja. Lepas tu bila kita dalam keadaan berehat, memang kita tak perasan dan benda ni boleh berlaku dalam masa yang lama. Sepanjang perjalanan tu, kalau anda rehat kaki dekat situ, sepanjang perjalanan tu lah ada geseran yang tak perlu. Konsep dia sama je macam kita balancekan kereta menggunakan geseran bila nak naik bukit tadi. Tapi sikit je lah geseran tu. Tapi walaupun sikit, kalau dah tiap-tiap kali drive kita buat macam tu, lama-lama haus juga clutch plate kita tu. Minyak pun rugi sebab tak semua power dari enjin tu dapat dihantar ke tayar sebab ada slip tadi kalau kita tertekan pedal clutch tu. Jadi kalau dah biasa buat, cuba ubah sedikit demi sedikit. Ataupun kalau boleh cari dekat kedai, kalau ada jual tempat rehatkan kaki kiri macam selalu kita jumpa dalam kereta automatik tu. Okey, jadi kita dah tengok 4 benda yang kita tak sepatutnya buat waktu drive kereta manual. Tujuan dia adalah tak lain tak bukan untuk memanjangkan jangka hayat komponen-komponen dalam transmission kita. Sebab komponen transmission ni dia sentiasa ada load. Jadi kalau kita tambah lagi load yang tak perlu, lagi cepat dia akan haus. Dah lah nak pergi ganti part-part dalam tu susah. Jadi baik kita jaga betul-betul. Okey, tips yang kelima pula, benda yang kita jangan buat dalam kereta manual adalah kita jangan malas downshift. Kadang-kadang bila kita dekat gear tinggi, RPM rendah, lepas tu nak memotong, rasa malasnya nak downshift, betul tak? Jadi kita pun tekan minyak kuat-kuat tanpa tukar gear yang lebih rendah. Ini maknanya kita paksa enjin kita bekerja dengan load yang tinggi dekat RPM rendah. Enjin tu pun confused nak laju ke nak slow ni. Dan enjin memang tak suka bekerja dekat kawasan RPM rendah, load tinggi. Kadang-kadang sampai bergegar-gegar kereta tu tapi tak pergi laju sebab gear tinggi ni pick up dia tak kuat. Jadi bila anda nak memecut atau nak memotong, rajin-rajinkan diri tukar ke gear yang lebih rendah untuk bagi RPM tu naik sebab enjin kita ada banyak torque dengan power dekat RPM yang lebih tinggi. Tapi kan bagi tips banyak-banyak ni, ada lagi ke orang bawa kereta manual? Kereta korang manual ke automatik? Korang ada pengalaman pelik-pelik tak bawa kereta manual ni? Jangan lupa tinggalkan komen di bawah, dan kalau anda dapat belajar sedikit sebanyak dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.